digunakan dalam konsep satu Malaysia. Seharusnya kita berbangga dengan realiti pelbagai bangsa, agama dan bahasa yang wujud di Malaysia. Tidak salah dan seharusnya kita mempelajari dan menguasai bahasa-bahasa lain. Namun usaha memertabatkan bahasa Melayu dan mengangkat bahasa kita ke tempatnya mesti dihormati. Saya tertarik membaca saranan Persatuan Penulis Perlis 3P baru-baru ini, supaya istilah bahasa Melayu digunakan semula menggantikan bahasa Malaysia. Perkara ini telah dijelaskan disebut dalam perkara 152/1 Perlembagaan Negara, bahawa bahasa kebangsaan adalah bahasa Melayu. Justru tidak perlu dibangkitkan siapa atau kepentingan politik apa yang digunakan untuk mengubah istilah bahasa Melayu kepada bahasa Malaysia. Saya merasa bimbang kerana wujud kecenderungan di pihak Dewan Bahasa dan Pustaka untuk memelayukan istilah bahasa Inggeris sehingga menghadkan penggunaan bahasa kita sendiri. Perkataan seperti moment, moral, motif, motel, polisi, total dan banyak lagi, sedangkan kesemua istilah ini sebenarnya ada bahasa Melayu. Tentu lebih baik kita mengambil dan mengangkat bahasa-bahasa daerah, bahasa suku kaum bagi menambah perbendaharaan kata. Kita mesti yakin dan percaya bahawa kekuatan sesuatu istilah datang daripada penggunaan istilah tersebut. Jika kita sendiri beria-ria menggunakan istilah Inggeris yang dimelayukan, maka akan kuatlah istilah tersebut. Akan diangkatlah istilah tersebut, terutama di kalangan generasi muda yang tidak pernah didedahkan dan diperkayakan dengan istilah-istilah dalam bahasa Melayu. Lepas itu mereka dibenarkan pula memegang pasport terbaru. Pembantu rumah Indonesia mahu dibayar upah RM600. Ya benar. Bukanlah semua, tapi segelintir dari mereka seringkali membuat desakan. Bukanlah niat kita menambah api dalam bara, adik-adik. Namun yang nyata perlu kita zahirkan, yang nyata perlu kita war-warkan. Kita bersaudara, masakan tidak? Ya? Kita semua bersaudara, masakan tidak bila kejadian gempa bumi di Padang, Malaysia merupakan antara negara terawal dan terpantas menghantar misi bantuan ke sana. Sedangkan lidah lagi tergigit, namun air ditetap tidak akan putus. Dalam isu ini memang ada sedikit perbezaan antara orang Malaysia dan Indonesia. Segelintir rakyat Indonesia, bukan keseluruhannya. Segelintir rakyat Indonesia sudah terang lagi bersuluh. Isu kemasukan pembantu rumah melambangkan kesombongan dan keangkuhan mereka yang terlibat dari negara jiran dalam membuat permintaan melampau. Ini didorong keyakinan bahawa urusan harian sebahagian besar daripada kita akan terkendala tanpa khidmat pembantu rumah Indonesia. Kita tidak menolak kemungkinan ada wujud tangan-tangan yang gaib, ya, yang hebat dan ajaib dari segelintir orang-orang Malaysia yang hendak menjahanamkan negara. Sebab itu orang luar berani meletakkan syarat itu dan juga yang ini. Kononnya untuk menjaga kebajikan pembantu rumah mereka yang ada di sini. Kita minta kerajaan Malaysia supaya tidak bertolak ansur menuruti syarat-syarat tersebut dan kesan-kesan negatif yang bakal menimpa majikan pembantu rumah yang sangat jelas, yang sebahagian besarnya ada di Dewan Yang Mulia ini. Sepatutnya setiap rundingan memberikan kemenangan kepada pembantu rumah dan juga majikan. Bukannya seperti perumpamaan, kera di hutan disusukan, anak di pangkuan mati di kelaparan. Sebab itu kita mahu kerajaan, khususnya Kementerian Sumber Manusia, menetapkan pendirian
Sepatutnya setiap perundingan memberikan kemenangan kepada pembantu rumah dan juga majikan. Bukannya seperti perumpamaan, kera di hutan disusukan, anak di pangkuan mati di kelaparan. Sebab itu kita mahu kerajaan, khususnya Kementerian Sumber Manusia, menetapkan pendirian. Segala syarat baru yang ditetapkan kelak tidak boleh dipersetujui begitu saja. Kerajaan mesti menunjukkan ketegasan. Dalam hal ini kebajikan, majikan di negara kita ini tidak boleh diketepikan begitu saja. Sidang perwakilan yang saya hormati sekalian, kita ingin menyarankan kepada kerajaan supaya kita mesti menggandakan usaha menjadikan pembantu rumah sebagai kerjaya yang menarik. Istilah babu dahulu kini ditukarkan kepada orang gaji, kemudian pembantu rumah. Untuk menjadikan profesi ini lebih menarik, apa kata kita perkenalkan istilah baru? Kita boleh menggunakan perkataan juru runding rumah, penyelia rumah tangga, pembantu domestik pun boleh, asalkan pekerjaan ini menarik golongan tempatan untuk menerajuinya. Begitu juga dengan negara sumber, mesti dipelbagaikan. Kamboja misalnya boleh dijadikan negara sumber baru. Agensi-agensi pembantu rumah mesti kreatif, jangan bergantung kepada Indonesia semata-mata. Paling penting, sumber pembantu rumah tempatan mesti dicari, dilatih dan juga dipupuk minat mereka. Untuk percubaan memperkenalkan dahulu pembantu rumah tempatan yang berhikmat mengikut masa dan mengikut jam. Kemudian kita cuba pula untuk mengikut hari dan secara mingguan. Di situ pembantu rumah tempatan boleh membuat penilaian. Seharusnya sebagai pemimpin kita tidak harus menunjukkan contoh yang tidak baik, apalagi berbicara secara tidak sopan, menggunakan kata-kata kesat dan kasar, memaki hamun ataupun membenar orang lain menggunakan bahasa lucah, carutan, ungkapan-ungkapan kotor dan najis yang amat menjijikkan, kononnya atas nama keadilan dan jihad. Jika kita lihat penerapan nilai Islam dalam dasar-dasar dan pelaksanaan aktiviti kerajaan, semuanya dicetuskan oleh kerajaan pimpinan UMNO. PAS hanya menggunakan agama sebagai laungan kekuatan mereka. Banyak yang haram dihalalkan adik-adik, banyak yang makruh dibolehkan. Inilah natijah apabila agama dicampur adukkan dengan politik kumpulan pelampau. Rakyat harus bijak memastikan maklumat daripada mereka dengan berbalik kepada ajaran Islam yang sebenar, berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan ajaran Islam anjuran PAS. PAS hanya bijak memfitnah, menghasut dan mengkaburi pemikiran orang ramai mengenai pimpinan BN dan juga UMNO. Yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak dalam perutusan Hari Kemerdekaan yang ke-52 ada menyebut, cabaran terbesar rakyat Malaysia pada hari ini adalah untuk membaik pulih jambatan yang sedia ada, di samping meruntuhkan tembok-tembok pemisah yang wujud di antara kaum. Kata-kata ini amat berkaitan rapat dengan gagasan Satu Malaysia yang diilhamkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang juga merupakan Presiden parti kita. Saya melihat konsep ini sebagai satu bumbung yang melindungi dan memayungi kediaman kita. Bumbung tempat berteduh daripada basah dan hujan, ribut dan juga badai. Setiap daripada kita mesti menghayati apa itu gagasan Satu Malaysia. Apa bezanya Satu Malaysia dengan Malaysia-Malaysia? Pemahaman ini penting adik-adik. Ini kerana kita semua ahli-ahli puteri menjadi antara penggerak kepada usaha untuk memahamkan akar umbi tentang gagasan Satu Malaysia. Usaha ini penting kerana ada pihak yang cuba mencucuk jarum untuk mengelirukan rakyat tentang Satu Malaysia. Kononnya Satu Malaysia menyamaratakan semua penduduk di negara ini dengan mengenepikan hak-hak kaum tertentu.
Hakikatnya gagasan itu tidak begini. Gagasan ini bertujuan mengekalkan dan meningkatkan perpaduan di kalangan rakyat berbilang kaum di negara kita. Kepelbagaian kaum yang sepakat yang selama ini berjaya diurus dengan baik dan menjadi kekuatan Malaysia perlu dikekalkan sebagai keunikan yang akan memacu kita ke arah sebuah negara maju. Usaha ini penting kerana ada pihak yang cuba mencucuk jarum untuk mengelirukan rakyat tentang satu Malaysia. Kononnya satu Malaysia menyamaratakan semua penduduk di negara ini dengan mengenepikan hak-hak kaum tertentu. Hakikatnya gagasan itu tidak begini. Gagasan ini bertujuan mengekalkan dan meningkatkan perpaduan di kalangan rakyat berbilang kaum di negara kita. Kepelbagaian kaum yang sepakat yang selama ini berjaya diurus dengan baik dan menjadi kekuatan Malaysia perlu dikekalkan sebagai keunikan yang akan memacu kita ke arah sebuah negara maju. Kekuatan inilah yang cuba digembleng dan disuburi dengan lebih giat oleh kerajaan, memandangkan perubahan zaman yang semakin kompleks, menyaksikan lebih banyak cabaran dan ketidakpastian yang perlu ditempuh oleh negara dan juga rakyat Malaysia. Kita harus sedar dan juga insaf bahawa kita sedang mendepani cabaran-cabaran yang lebih besar dan lebih hebat. Untuk itu saya ingin mengingatkan puteri bahawa kita harus sentiasa berpegang kepada matlamat perjuangan asal parti kita. Tak guna saya mengulangi sehingga berbuih-buih mulut. Sekiranya adik-adik sekalian tidak memulakan dengan niat hati yang tulus, ikhlas dan insaf. Ingatlah, niat yang baik menjana perlakuan yang sempurna dan juga baik. Marilah kita sama-sama mengikat janji. Kita perbaiki diri, kita kuatkan parti dan kita pastikan semangat dan kesungguhan kita didengari dan dipandang tinggi. Saya menyeru sekali lagi kepada semua, masa kita tidak lama adik-adik. Pilihan raya umum yang ke-13 menanti kita.